Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi murid-murid. Diharap kamu semua berada dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti PDPR hari ini dengan baik ya. Tajuk pembelajaran kita hari ini ialah ayat tanya dengan kata tanya. Ayat tanya dengan kata tanya. Tajuk ini terdapat dalam buku teks ya, dalam buku teks jilid 2 muka surat 38. Buku teks Bahasa Melayu tahun 2 jilid 2 muka surat 38 ya, tajuknya ayat tanya dengan kata tanya, iaitu jimatkan elektrik. Okay, murid-murid ya. Jadi sebelum itu kita lihat dulu apakah yang dimaksudkan dengan kata tanya. Murid-murid boleh lihat di bahagian bawah buku teks tersebut dalam ruangan info bahasa. Ya, di sana ada dinyatakan apakah yang dimaksudkan dengan ayat tanya dengan kata tanya. Okey. Ayat tanya dengan kata tanya ialah ayat yang mengandungi kata tanya seperti mengapa, bagaimana, bila, berapa dan kenapa. Okey. Itu yang dimaksudkan dengan ayat tanya dengan kata tanya. Ya. Kata tanya dia inilah. Kata tanya dia mengapa, bagaimana, bila, berapa, kenapa. Okey, itu kata tanya. Kata tanya. Manakala ayat tanya dia pula yang ini. Contoh ini. Mengapakah kamu berdiri? Itu ayat tanya. Okey. Kemudian cara merebus ikan bagaimana? Itu ayat tanya. Ya, ayat tanya menggunakan kata tanya. Kata tanya dia ialah bagaimana. Yang di atas tadi kata tanya dia ialah mengapakah. Okey, contoh lain. Kamu tiba dari Labuan bila? Okey, kata tanya dia ialah bila. Ayat tanya dia ialah keseluruhan ini. Okey, contoh lain. Harga ayam itu berapa? Okey, kata tanya dia ialah berapa. Ya, ayat tanya dia ialah keseluruhan ayat tersebut. Contoh lain. Awak datang lambat, kenapa? Ya, kata tanya dia ialah kenapa. Dan keseluruhan itu adalah ayat tanya. Jadi di sini murid-murid boleh lihat ya, kata tanya itu boleh diletakkan sama ada di hadapan ayat ya. Ni, apakah kamu berdiri? Diletakkan di sini dulu di hadapan ayat ataupun di belakang ayat. Ini di belakang. Cara merebus ikan bagaimana? Ataupun dengan kata lain boleh diletakkan di pangkal ayat. Ini di pangkal. Yang ini di hujung ayat. Kata tanya itu tadi diletakkan kalau ini di hujung ayat. Kalau ini di pangkal ayat. Ini pun di hujung ayat. Ya.
Ini pun di hujung ayat. Ini pun di hujung ayat. Ya. Jadi boleh diletakkan sama ada di pangkal ayat ataupun di hujung ayat tanya. Ya. Contohnya, siapakah nama kamu? Jadi kata tanya dia ialah siapa. Ya, siapakah? Saya letakkan di pangkal ayat tanya. Kalau saya nak letakkan di hujung ayat tanya, saya akan buat nama kamu siapa? Okey. Siapa tu ialah kata tanya. Jadi jika ianya diletakkan di pangkal ayat, biasanya ataupun kita biasanya akan letak perkataan penambahan kah. Mengapakah? Kah. Ya. Kalau di hujung tidak ada penambahan partikel kah tu. Okey. Ini tak ada kah. Tak ada kah. Tapi kalau di pangkal diletakkan kah. Contohnya lah saya nak letakkan kenapa ni di pangkal. Saya akan buat kenapakah awak datang lambat? Kenapa tu saya letakkan di pangkal di sini. Dan saya tambahkan kah. Kenapakah awak datang lambat? Okey. Faham ya murid? Apakah bagaimana penggunaan ayat tanya dan apakah ayat tanya? Baik, untuk lebih faham lagi, kita lihat video animasi ini ya. Kita lihat video animasi ini ya. Kamu lihat ya. Kata tanya. Pada akhir pembelajaran, murid dapat menggunakan kata tanya dengan betul dalam ayat. Membina ayat mudah daripada kata tanya. Okey, jadi pada akhir pembelajaran nanti kamu seharusnya dapat menggunakan kata tanya dengan betul ya, dalam ayat dan juga dapat membina ayat mudah daripada kata tanya. Itu objektif pembelajaran kita hari ini ya. Okey, kita lihat seterusnya. Kata tanya itu apa? Kata tanya ialah kata yang digunakan untuk menanyakan benda, masa, orang, bilangan, tempat dan sebagainya. Mari kita lihat contoh-contoh kata tanya. Apa digunakan untuk haiwan, benda atau tempat? Siapa digunakan untuk orang? Bila digunakan untuk masa, waktu atau tempoh? Mana digunakan untuk tempat? Mengapa dan kenapa digunakan untuk sebab? Bagaimana digunakan untuk cara atau keadaan? Berapa digunakan untuk bertanyakan bilangan atau jumlah? Klik butang maju untuk melihat penggunaan kata tanya di atas dalam ayat yang lengkap. Okey, murid ya. Jadi kalau kita gunakan kata tanya apa, ia adalah untuk menanyakan tentang haiwan, benda, tempat. Itu kita guna apa. Contohnya, apakah nama binatang itu? Kita tak boleh guna siapa. Siapakah nama kucing itu? Tak boleh. Kita kata apa. Untuk haiwan, benda, tempat.
Kalau siapa, ini kata tanya khas kita gunakan untuk menanyakan orang. Siapakah yang berlari di padang itu? Itu untuk orang lah. Tapi kalau kucing yang berlari, kita tak boleh kata siapakah yang berlari di padang itu. Kita kena gunakan apa? Apakah yang berlari di padang itu? Bila adalah kata tanya untuk menanyakan tentang masa atau waktu atau tempoh. Ya? Bilakah kelas bahasa Melayu akan diadakan? Itu tanya waktulah bila. Ya? Mana menunjukkan tempat. Ya, mana adalah kata tanya untuk menanyakan tempat. Ya? Mengapa atau kenapa untuk menanyakan sebab. Ya? Mengapakah budak itu menangis? Jadi kita nak tahu sebab. Nak tahu sebab. Kenapakah murid itu tidak hadir ke sekolah? Kita nak tahu sebab. Bagaimana ialah cara ataupun keadaan. Cara atau keadaan. Bagaimanakah cara untuk membuat kek? Kita nak tahu cara lah. Ataupun kita tanya, bagaimanakah keadaan pesakit itu? Kita nak tanya tahu keadaan dia lah. Berapa untuk menanyakan bilangan atau jumlah? Berapa ramaikah murid di dalam kelas 2 gemilang? Kita nak tahu jumlah. Okey. Jadi setiap kata tanya ini tadi ada penggunaan dia yang betul di sini ya. Okey, murid-murid kita teruskan. Jangan murid-murid ya. Internet agak slow sikit. Sebentar dalam jam. Apakah nama haiwan ini? Haiwan ini monyet. Apakah ini? Ini beg. Apakah nama bunga ini? Nama bunga ini bunga Rafflesia. Jangan lupa, kata tanya mesti ditulis dengan tanda soal di hujungnya. Klik butang maju untuk melihat penggunaan kata tanya seterusnya dalam ayat yang lengkap. Okey, murid ya. Apakah itu tadi? Guna dia untuk menanyakan haiwan, benda. Itulah. Contoh-contoh ni contoh-contoh penggunaannya ya. Mari kita lihat kata tanya seterusnya, iaitu siapa. Siapa ya untuk mengapa? Untuk menanyakan tentang orang. Siapa digunakan untuk menanyakan hal tentang orang. Perhatikan penggunaannya dalam ayat-ayat berikut. Perhatikan dengan teliti kata tanya yang digunakan
dalam semua ayat yang akan dipaparkan. Siapakah yang memegang kayu itu? Dia ialah pemandu pelancong kita. Namanya siapa? Pak Cik Anding. Siapakah pula yang mengambil gambar itu? Dia ialah seorang pelancong dari luar negara. Jangan lupa, kata tanya mesti ditulis dengan tanda soal di hujungnya. Klik butang maju untuk melihat penggunaan kata tanya seterusnya dalam ayat yang lengkap. Mari kita lihat kata tanya seterusnya, iaitu bila. Bila digunakan untuk menanyakan hal tentang masa, waktu atau tempoh. Perhatikan penggunaannya dalam ayat-ayat berikut. Bilakah kita akan sampai ke puncak, cikgu? Jika tiada halangan, kita akan sampai petang nanti. Bilakah kita akan mula mendaki semula, cikgu? Kita akan mendaki semula selepas makan. Bilakah kita boleh makan bekalan yang dibawa? Kita boleh makan sekarang. Jangan lupa, kata tanya mesti ditulis dengan tanda soal di hujungnya. Klik butang maju untuk meneruskan pembelajaran. Mari kita lihat kata tanya seterusnya, iaitu mengapa dan kenapa. Mengapa dan kenapa digunakan untuk menanyakan sebab. Perhatikan penggunaannya dalam ayat-ayat berikut. Kenapakah awak berhenti, anda? Saya berhenti untuk membetulkan tali kasut, cikgu. Kenapakah Anding berhenti? Anding berhenti kerana penat. Kenapakah Raja mengeluh? Mengapakah dia memakai baju tebal? Dia memakai baju tebal kerana sejuk. Mengapakah awak tersenyum? Jangan lupa, kata tanya mesti ditulis dengan tanda soal di hujungnya. Klik butang maju untuk meneruskan pembelajaran. Mari kita lihat kata tanya seterusnya, iaitu bagaimana. Bagaimana digunakan untuk menanyakan hal tentang cara dan keadaan. Perhatikan penggunaannya dalam ayat-ayat berikut. Bagaimanakah keadaan Kumar yang kepenatan tadi? Kumar semakin pulih. Bagaimanakah cara memudahkan pendakian kita? Kita akan menggunakan tangga yang disediakan. Bagaimanakah cara untuk memasang kemah ini? Saya akan menunjukkan bagaimana cara memasangnya. Jangan lupa, kata tanya mesti ditulis dengan tanda soal di hujungnya. Klik butang maju untuk meneruskan pembelajaran. Mari kita lihat kata tanya seterusnya, iaitu berapa. Berapa digunakan untuk menanyakan bilangan atau jumlah. Perhatikan penggunaannya dalam ayat-ayat berikut. Berapa lamakah lagi kita sampai ke puncak? Kita dijangka sampai 2 jam lagi. Berapakah tinggi Gunung Kinabalu? Saya tak pasti, cikgu. Tinggi Gunung Kinabalu ialah 4,095 meter dari aras laut. Pukul berapa sekarang, cikgu? Sekarang
menunjukkan pukul 6.30 pagi. Mari kita bergerak sekarang. Hore! Kami sudah berjaya sampai ke puncak Gunung Kinabalu. Jangan lupa kata tanya mesti ditulis dengan tanda soal di hujungnya. Klik butang maju untuk meneruskan pembelajaran. Kamu telah mengetahui 7 kata tanya dalam topik ini. Kata tanya tersebut ialah apa, siapa, bila, mana, mengapa atau kenapa, bagaimana, berapa. Klik semula kata tanya ini untuk melihat contoh penggunaannya dalam ayat yang lengkap semula. Jangan lupa, kata tanya mesti ditulis dengan tanda soal di hujungnya. Jangan lupa, kata tanya mesti ditulis dengan tanda soal di hujungnya. Jangan lupa, kata tanya mesti ditulis dengan tanda soal di hujungnya. Jangan lupa, kata tanya mesti ditulis dengan tanda soal di hujungnya. Jangan lupa, kata tanya mesti ditulis dengan tanda soal di hujungnya. Klik jawapan yang betul. Okey, murid ya. Cuba kita lihat latihan yang terdapat dalam video ini ya. Cuba kamu teka apa jawapannya. Kemudian nanti cuba lihat berapakah jumlah yang kamu betul. Kalau boleh, sediakan sebuah buku ataupun tulis dalam buku buku tulis bahasa Melayu. Kemudian catatkan jawapan kamu. Ya. Okey, kita lihat nombor 1. Kosongkah keadaan pokok-pokok di puncak gunung? Ya. Jadi apa jawapan kamu? Contohnya cikgu jawab inilah ya. Dia ada 10 latihan semuanya. Nanti kita lihat jawapan yang betul dan kamu semak jawapan kamu. Ya. Penduduk di semenanjung Malaysia boleh menaiki untuk ke negeri Sabah. Menaiki, jawapannya apa? Apa ke, siapa ke, bagaimana? Okey. Kosong, pemandangan Gunung Kinabalu. Bagaimanakah pemandangan Gunung Kinabalu? Apakah pemandangan Gunung Kinabalu? Berapakah pemandangan Gunung Kinabalu? Okey. Cuba kita lihat. Contoh cikgu jawab ini ya. Nanti kita semak sama-sama. Okey, kosong yang dibawa para pendaki. Apakah yang dibawa para pendaki? Bagaimanakah yang dibawa para pendaki? Siapakah yang dibawa para pendaki? Ya, contoh cikgu jawab ini ya. Contoh, nanti kita semak. Suhu di puncak Gunung Kinabalu apa? Suhu di puncak Gunung Kinabalu bagaimana? Suhu di puncak Gunung Kinabalu siapa? Ya. Ni cikgu cuma jawab saja dulu ya.
Gunung kosong yang menjadi kebanggaan penduduk Sabah. Gunung, apakah, siapakah, bagaimanakah? Kosong yang mendaki Gunung Kinabalu. Ini berkaitan dengan orang. Di manakah, apakah, siapakah? Okey, nombor 8. Para pendaki berhenti rehat semasa mendaki. Bilakah, di manakah, berapakah? Ini contohnya kamu boleh buat A, ini B, ini C. Jadi kamu catatkan saja A ke B ke C. Contoh cikgu jawab ni ya. Okey. Kosong kenderaan yang kita boleh naiki untuk ke Gunung Kinabalu. Apakah, siapakah, berapakah? Ini soalan nombor 9. A ke B ke C. Contoh cikgu jawab ini. Ya. Jawapan yang cikgu jawab itu tak semestinya betul ya. Cikgu mengambil serambang saja. Okey. Kosong pendaki itu. Ini berkaitan dengan orang. Okey. Di manakah pendaki itu? Siapakah pendaki itu? Contoh cikgu jawab ini. Okey. Baik. Okey, kita dah jawab 10. Latihan ya. Cuba kita semak. 9. Ada satu soalan yang salah. Iaitu soalan nombor 5. Okey. Kita semak balik nombor 5 ni apa? Suhu di puncak Gunung Kinabalu. Tadi cikgu saja tekan bagaimana? Sepatutnya jawapannya apa? Okey. Apa? Suhu di puncak Gunung Kinabalu apa? Okey. Baik, kita lihat pula latihan yang kedua. Pilih jawapan yang betul. Okey. Ini ada A, B, C. Kosong latihan yang mereka lakukan sebelum mendaki Gunung Kinabalu. Apakah, berapakah, bagaimanakah? Kita semak nanti. 2. Kosongkah nama gunung yang suka didaki oleh pelancong asing di negeri Sabah? Apakah, siapakah, berapakah? Katalah cikgu jawab A. Nanti kita semak. Baik. Nanti ada jawapan yang akan cikgu salahkan ya. Nak tengok kamu ikut atau tidak cikgu. Okey ya. Kosong yang pernah mendaki Gunung Kinabalu. Apakah yang pernah mendaki Gunung Kinabalu? Siapakah yang pernah mendaki Gunung Kinabalu? Mengapakah yang pernah mendaki Gunung Kinabalu? Cikgu yang jawab ni ya. Kamu jangan ikut cikgu. Okey. Soalan 4. Kosong. Mereka mendaki Gunung Kinabalu. Siapakah mereka mendaki Gunung Kinabalu? Mengapakah mereka mendaki Gunung Kinabalu? Di manakah mereka mendaki Gunung Kinabalu? Okey. Cikgu tak nak kamu terpengaruh dengan cikgu. Ada jawapan yang cikgu betulkan. Jawab betul Ada soalan yang cikgu sengaja jawab salah. Cikgu nak tengok kamu ikut atau tidak. Okey. Kosongkah Abu dan Aseng pergi ke negeri Sabah? Apakah, bagaimanakah, berapakah? Ini tentang cara untuk Abu dan Aseng pergi ke Sabah.
kaedah cara. Okey, contoh cikgu jawab ini. Okey, kosongkah warna Gunung Kinabalu? Bagaimanakah warna Gunung Kinabalu? Siapakah warna Gunung Kinabalu? Apakah warna Gunung Kinabalu? Ingatkan balik, bagaimana ni untuk menanyakan tentang apa? Siapa ni untuk menanyakan tentang apa? Apa ni untuk menanyakan tentang apa? Okey, contohlah, cikgu menjawab ini. Kamu jangan ikut kalau salah. Kosong, lamakah Gunung Kinabalu sudah didaki? Bila, berapa, siapa? Okey. Kosong, yang mengajak Abu mendaki Gunung Kinabalu. Berkaitan dengan orang. Jadi kata nama dia apa? Okey. Kosong, murid-murid sekolah itu melawat kaki Gunung Kinabalu. Mengapakah? Di manakah? Berapakah? Jangan ikut cikgu ya. Kalau cikgu salah, nanti kamu salah. Okey. Soalan terakhir. Kosong, letaknya Gunung Kinabalu. Berapa letaknya Gunung Kinabalu? Bila letaknya? Di manakah letaknya Gunung Kinabalu? Okey. Jadi kita semak. Tengok cikgu betul berapa. 7/10 ada 3 soalan yang cikgu salahkan. Okey. Nombor 1 jawapannya ialah okey, betul. A. Okey. 1 A. Nombor 2 cikgu betul. A. Apakah nama gunung yang suka didaki oleh pelancong asing di negeri Sabah? Okey, nombor 3 cikgu salah. Apakah yang pernah mendaki Gunung Kinabalu? Ini berkaitan dengan orang. Kalau berkaitan dengan orang, cikgu kata tadi, kita mesti guna kata tanya. Siapa? Siapakah? Siapakah yang pernah mendaki Gunung Kinabalu? Okey. 4. Kamu semak ya jawapan kamu. 4 juga betul ya. Mengapakah mereka mendaki Gunung Kinabalu? Okey. Tengok nombor 5. Tentang kaedah ataupun cara. Jadi kita guna bagaimana. Bagaimanakah Abu dan Aseng pergi ke negeri Sabah? Cara dia ialah dengan menaiki kapal terbang. Orang Sabah kata belon. Okey, nombor 6. Cikgu salah ya. Cikgu sengaja salah kan. Bagaimanakah warna Gunung Kinabalu? Bagaimana ni kita nak tahu tentang cara atau kaedah. Jadi jawapannya apa? Apakah warna Gunung Kinabalu? Okey, 7. Cikgu betul. Berapa lamakah Gunung Kinabalu sudah didaki? Berapa lamakah? Nak tahu jangka masa. Jangka masa ialah kita gunakan berapa jumlah. Okey, 8. Betul. Berkaitan dengan orang. Siapakah yang mengajak Abu mendaki Gunung Kinabalu? Menanyakan tentang orang. 9. Cikgu salahkan. Murid-murid sekolah itu melawat kaki Gunung Kinabalu. Berapakah? Berapakah ini untuk menanyakan tentang jumlah ya. Mengapakah? Mengapakah murid-murid sekolah itu melawat kaki Gunung Kinabalu? Kita nak tahu sebab. Okey, sebab apa
Okey, nombor 10 nombor 10. Cikgu betul. Di manakah letaknya Gunung Kinabalu? Okey. 5 menit. Itu tadi latihan yang berkaitan dengan kata tanya dan juga ayat tanya. Okey. Jadi murid-murid, nanti buat latihan yang terdapat dalam buku aktiviti jilid 2, muka surat 43. Cikgu ulang semula. Buat latihan yang terdapat dalam buku aktiviti jilid 2, muka surat 43. Okey, kalau ada buku tu pada kamu, tengok sekarang. Kita semak sama-sama. Okey. Tajuknya ialah kurangkan sampah plastik. Okey. Cikgu baca ya. Keluarga Rizan mengamalkan beberapa langkah untuk mengurangkan sampah berbentuk plastik. Jadi dalam latihan ini, kamu diminta untuk bina ayat tanya dengan kata tanya berdasarkan bahan. Ya, kamu diminta membina ayat tanya dengan kata tanya. Kata tanya tadilah apa, mengapa, bila, ya, siapa, itu kata tanya. Kamu buat ayat, bina ayat atau buat ayat, ayat tanya. Okey, dalam buku aktiviti muka surat 43 itu, okey, gambar nombor 1 tu ialah gambar seorang budak ya, nama dia Rizan. Dia pegang botol minuman. Di bawah gambar itu ditulis menggunakan botol minuman. Okey. Kemudian gambar nombor 2, gambar Ibu Rizan. Di bawah itu ditulis menggunakan beg mesra alam. Okey, gambar yang nombor 3 ialah ibu bapa Rizan, ibu dan bapa Rizan. Bawah tu tulis membawa bekas untuk membungkus. Dan gambar yang terakhir itu ialah gambar Rizan dan kakaknya. Bawah itu ditulis menggunakan plastik terpakai. Baik, cuba tengok nombor 1 dalam buku aktiviti jilid 2 muka surat 43 tadi. Nombor 1 tu ditulis ayatnya, Rizan menggunakan botol minuman untuk mengisi air. Ya, ini kita boleh katakan jawapan. Jadi sekarang ni kamu nak bina ayat tanya supaya jawapannya seperti yang di atas tu. Rizan menggunakan botol minuman untuk mengisi air. Kemudian dalam kurungan itu ataupun kata tanya dia diberikan apa. Jadi macam mana nak bina ayat dengan menggunakan kata tanya apa. Okey, dengar. Contoh cikgu bagi ya. Apakah yang digunakan oleh Rizan untuk mengisi air? Itu ayat tanya. Cikgu gunakan kata tanya apakah. Apa? Ya, apakah yang digunakan oleh Rizan untuk mengisi air? Jadi bila buat ayat tanya ni, di hujung dia tu mesti ada tanda tanya yang macam gambar telinga tadi, yang kamu tengok video tadi. Okey. Itu nombor 1. Okey. Jadi nombor 2. Ibu Rizan menggunakan beg mesra alam ketika membeli belah. Jadi macam mana nak buat ayat tanya
supaya nanti jawapannya Ibu Rizan menggunakan beg mesra alam ketika membeli belah. Kata tanya dia ialah siapa? Contoh kata tanya ini, ayat tanya yang boleh kamu buat. Yang menggunakan beg gitar semula ketika membeli belah siapa? Itu ayat tanya dia. Itu cikgu letakkan kata tanya dia di hujung. Cikgu ulang balik. Yang menggunakan beg gitar semula ketika membeli belah siapa? Siapa tu cikgu letakkan di hujung. Kalau cikgu letakkan di pangkal, siapakah yang menggunakan beg gitar semula ketika membeli belah? Boleh juga. Okey. Okey, nombor 3. Ibu bapa Rizan membawa bekas apabila membungkus makanan di restoran. Kata tanya dia ialah bila. Contoh ayat yang kamu boleh buat ialah Ibu bapa Rizan membawa bekas bila. Ya. Ibu bapa Rizan membawa bekas bila. Cikgu letakkan di hujung. Kalau cikgu nak letakkan di pangkal, bilakah ibu bapa Rizan membawa bekas? Jadi jawapannya, ibu bapa Rizan membawa bekas apabila membungkus makanan di restoran. Jadi kat tempat kosong tu kamu tulislah, ibu bapa Rizan membawa bekas bila. Lepas tu tanda soal ya. Ataupun bilakah ibu bapa Rizan membawa bekas. Lepas tu tanda soal. Dan yang akhir sekali, ya, jawapan yang diberi ialah Rizan dan kakaknya melipat plastik terpakai supaya mereka dapat menggunakannya semula. Kata tanya dia ialah mengapa. Jadi contoh ayat tanya dia ialah, cikgu bagi contoh ya. Mengapakah Rizan dan kakaknya melipat plastik terpakai? Cikgu letakkan di pangkal. Kata tanya mengapakah tu cikgu letakkan di pangkal. Mengapakah Rizan dan kakaknya melipat plastik terpakai? Okey. Itu contoh ayat tanya yang boleh kamu buat. Jadi pastikan kamu buat tugasan ya yang terdapat dalam buku aktiviti jilid 2 muka surat 43. Tulis dengan tulisan yang kemas dan terang. Kalau agak-agak susah sangat nak buat, ikut saja contoh ayat yang cikgu beri tadi. Contoh ayat tanya yang cikgu beri tadi, ikut tulis dalam buku aktiviti jilid 2 muka surat 43 tadi. Ya. Jadi cikgu harap kamu dapat membuat tugas ini dengan betul ya. Dan cikgu harap kamu faham tentang pembelajaran kita pada hari ini. Jadi cikgu rasa untuk hari ini setakat ini saja pembelajaran kita. Dan semoga kamu berusaha dengan gigih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat maju jaya.